Kira-kira jam 9 pagi, rombongan Pusat Penyelidikan AM telah bertolak ke Kampung Tanjung Bunga, tempat Yong Hock Seng tinggal. Mereka datang untuk meninjau keadaan kampung itu. Kereta petrol yang mereka naiki berhenti di hadapan beberapa buah pondok kecil yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran. Dari mana kamu, Wang? Dari bandar. Saja jalan-jalan tengok kampung. Tengok-tengoklah juga buah-buahan makcik yang ada ni. Ini durian yang baru makcik pungut. Nantilah, makcik. Kami hendak tengok kawasan kampung ini dulu. Ayo kita ke sana. Semasa rombongan itu memasuki kawasan perumahan Melayu di Kampung Tanjung Bunga, mereka terpandang sebuah rumah besar 2 tingkat. Pintunya bertulis dalam huruf Cina berwarna merah. Yong yang sudah tua dengan memakai tongkat itu tergopoh gapah menghampiri kumpulan orang yang datang itu. Dari mana? Hendak cari siapa? Kami dari bandar. Tengok-tengok saja. Bagus, aku tukar nama aku jadi Yong Hock Si. Nama saya Yong Hock Si. Saya ingat semua orang mau tangkap sama saya. Oh, tidak. Okey, Apek. Kami pergi dulu ya. Ya. Terima kasih. Yong kembali duduk di serambi seperti berhayal sendiri. Yong Hock Seng sudah serik dengan kerenah pemuda-pemuda Melayu di kampung itu yang anti kepadanya. Ketika dulu, ia pernah ditangkap dan diancam disebabkan tanah. Walaupun kejadian itu sudah berlalu, namun sehingga sekarang, kisah itu masih dalam fikirannya. Yong Hock Seng seorang yang pandai mengambil hati, sehingga Haji Kula terjerat akan kemanisan kata-kata Yong Hock Seng. Dia mula membuka kedai runcit di tanah Haji Kula. Orang kampung bertambah marah dan masing-masing membuat telahan bahawa satu ketika nanti tanah Haji Kula itu akan tergadai dan dimiliki oleh Yong Hock Seng. Haji, kalau kita orang mau pinjam wang sama saya, jangan malu. Haji cakap saja sama saya. Berapa Tuan Haji mau? Saya boleh pinjamkan. Bagus juga tawaran awak tu, Yong. Dapat juga aku belikan kereta untuk Burhan. Burhan pun sekarang sudah remaja dan besar panjang. Dia pun pernah cakap sama saya minta belikan kereta. Berapa banyak wang yang boleh saya pinjam, Tauki? Itu Haji jangan susah. Saya boleh pinjamkan wang sebanyak 15,000. Hutang Haji Kula semakin bertambah apabila hendak mengahwinkan anaknya. Yong Hock Seng menyerahkan RM10,000 kepada Haji Kula untuk perbelanjaan perkahwinan anaknya. Akhirnya, Haji Kula bersetuju menukarkan nama pada geran tanahnya kepada Yong Hock Seng dengan syarat Yong Hock Seng mengeluarkan wang terakhir sebanyak RM50,000. Tauki, tanah ini sudah tukar nama, Tauki. Nanti di mana pula saya tinggal? Haji jangan susah.
Haji boleh tinggal di atas tanah ini sampai bila-bila masa. Perjanjian mula telah dibuat bahawa keluarga Haji Kula boleh tinggal di atas tanah itu sampai bila-bila masa. Mulai saat itu, Haji Kula sekeluarga tinggal di atas tanah milik Yong Hok Sing. Tindakan Haji Kula itu menjadi buah mulut orang kampung. 5 tahun selepas itu, Yong Hok Sing bercadang untuk membuka kebun sayur di atas tanah seluas 5 ekar itu. Bagaimana dengan rumah saya, Tauki? Roboh sajalah. Jangan takut. Saya boleh ganti dengan wang. Tapi, di mana saya mau dirikan rumah? Itu senang saja. Saya boleh kasih 40,000. Bikin rumah di atas tanah TOL atau bikin rumah di atas tanah kawan-kawan atau saudara mara di kampung ini. Saya tidak mau tumpang tanah orang. Saya malu. Kalau tak mau, begini sajalah. Saya boleh kasih sewa 1 bilik di bawah rumah saya nanti. Sewanya murah saja. Tapi, orang kampung sudah marah saya jual tanah sama Tauki. Kalau Tauki hendak buka kebun sayur, mereka akan lebih marah. Itu saya tidak peduli. Ini tanah sudah register atas nama saya. Perintah pun tak boleh cakap. Dulu Tauki janji sama saya. Boleh tinggal atas tanah ini sampai bila-bila. Tapi sekarang... Itu dulu. Ketika itu, belum ada rancangan pembangunan. Zaman sekarang, zaman orang bisnes. Bikin duit. Takkan saya menyewa bilik di atas tanah waris ayah saya sendiri. Berilah saya tempoh dulu. Saya fikir dengan anak isteri saya, Tauki. Kini barulah Haji Kula sedar bahawa sahabat karibnya yang selama ini dianggapnya jujur, kini membuat tipu muslihat dan menginayanya. Sejak pertemuan hari itu, Haji Kula tidak mahu menjumpai Yong Hok Sing. Walaupun telah berkali-kali ia dipanggil dan surat peringatan sudah berkali-kali dikirim supaya Haji Kula merobohkan rumahnya dan pindah ke tempat lain. Pada petang itu, Haji Kula menerima surat berdaftar daripada peguam Yong Hok Sing. Burhan, apa yang kita harus buat sekarang? Surat apa tu, Ayah? Nah, cuba kau baca surat ini. Rumah ini akan dirobohkan. Rumah ini akan dirobohkan. Segera tinggalkan sebelum hari Selasa minggu depan. Si Liwah. Kita tidak akan berdiam diri, Ayah. Malam ini nanti Burhan akan bawa kawan-kawan Burhan pergi ke rumah Cina tua itu. Mana dia Cina yang bernama Yong Hok Sing tu, ha? Keluar cepat. Sekarang nyawamu di tangan kami. Pak, bagus aku telefon polis. Ayah dalam bahaya. Halo? Sana tu balai polis kah? Tolong datang segera ke rumah Yong Hok Sing, kampung Tanjung Bunga. Ayah saya dalam bahaya. Dia hendak dibunuh. Segera datang sekarang juga.
Jangan bergerak. Sarjan, tangkap mereka dan bawa ke balai. Baik, Tuan. Burhan dan kawan-kawannya dihadapkan ke mahkamah. Mereka didapati bersalah kerana cuba melakukan pembunuhan. Mereka dihukum penjara selama 4 tahun. Yong Hok Sing tahu Burhan tidak lama lagi akan dibebaskan. Yong Hok Sing sentiasa berjaga-jaga apabila melihat ada kumpulan mendekati rumahnya. Sehinggakan rombongan pasukan penyelidik pada pagi itu, Yong Hok Sing sangka kawan Burhan hendak membalas dendam. Rombongan itu beredar pula menuju ke kawasan perkebunan. Di situ, mereka ternampak sebuah pondok kecil. Seorang pemuda Cina tidak berbaju sedang berehat berlindung dari panas matahari. 2-3 orang dari rombongan itu juga turut berteduh. Ini tempat siapa? Toke. Toke awak tu Cina atau Melayu kah? Cina. Okeylah, terima kasih. Kami pergi dulu. Bagaimana? Kita pergi sekarang? Elok juga kita pulang sekarang. Nampaknya sudah hampir tengah hari. Perut pun dah berisyarat ni. Rupa-rupanya bukan tanah di kawasan bandar saja yang dikuasai oleh orang asing. Malah ada juga terdapat di kawasan perkampungan yang jauh dari bandar. Akan kemanakah nanti orang Melayu jika tapak kehidupan sudah terserah kepada orang asing? Ya, kita khawatir nanti generasi akan datang menganggap bahawa orang Melayu adalah bangsa yang menumpang di negeri ini. Tidak terasa, kita sudah pun sampai rupanya. Setelah memerhatikan suasana perkampungan dan kawasan pertanian pagi itu, rombongan itu pun balik. Persoalan yang berat dan menyedihkan bermain-main di kepala mereka. Mereka tidak menyangka bahawa tanah-tanah yang terletak jauh di luar bandar juga sudah dimiliki oleh orang-orang asing seperti mana yang berlaku di bandar. Tanah-tanah orang Melayu begitu ketara telah dikuasai oleh orang-orang Cina.